ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya daripada ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Semestinya lah tuan-tuan, puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita melakukan ibadah, apatah lagi ibadah tu kena dan wajib kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semestinya mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah berbanding satu amal yang tidak diajarkan ataupun tidak disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu memang dalam pengetahuan kita insya-Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah katakan apa? Berkenaan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan yang paling terbaik. Allah katakan apa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan, contoh teladan yang terbaik untuk kamu. Ya, kepada siapa tuan-tuan, puan-puan Allah? Bagi orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dan mereka ni banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu taala berkata dalam kitab tafsir beliau, Tafsir Ibn Kathir ataupun tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau katakan apa? Ayat ini, yakni ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21, ayat ini adalah dalil yang agung berkenaan keteladanan ataupun contoh teladan yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam perkataan baginda, perbuatan baginda, dan keadaan baginda SAW. Tuan-tuan pemerintah Allah Subhanahu wa taala, sebab apa? Setiap dalam amal kita ni kita kena perhatikan, adakah amal kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kita kena beramal dengan sunnah tuan-tuan, puan-puan mata Allah. Sebab dengan beramal dengan sunnah Nabi, amal kita akan diterima. Kan kita katakan sebentar tadi, antara syarat amal diterima apa dia? Ittiba'us sunnah, mengikuti contoh amalan yang telah ditunjuk ajar oleh Rasulullah SAW, baru amal kita akan diterima. Ya, kita kena perhatikan. Masya Allah, sangat menarik. Ya, penulis ni bagi contoh, berikan kita contoh tuan-tuan, berkenaan tentang bila mana ibadah tu sesuai dengan sunnah, lebih besar ganjarannya di sisi Allah berbanding ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Beliau bagi contoh kat sini dalam keadaan dua orang yang sedang melaksanakan solat sunnah qabliyah subuh, kan solat sunnah fajar qabliyah, yang mana hadis yang sahih Nabi katakan, barang siapa yang solat fardu solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala Nabi, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Kan beliau bagi contoh dua orang yang solat sunnah qabliyah subuh. Seorang yang lain, mereka melakukan solat sunnah qabliyah tadi dengan waktu yang panjang, maknanya mereka baca panjang-panjang. Dan seorang lagi salat sunnah qabliyah sebelum subuh, mereka buat secara ringkas. Yang mana lebih afdal? Adakah yang panjang ataupun yang pendek? Tuan-tuan, persoalan ni, ya, semestinya yang pendek. Sebab apa? Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Seperti mana hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebab apa? Nabi SAW, baginda SAW melakukan solat sunnah qabliyah fajar sebelum subuh dalam keadaan yang solat sunnah yang ringan. Maknanya Rasulullah baca bukan dengan surah-surah yang panjang-panjang. Maka walaupun dalam keadaan yang lain, seorang tu solat sunnah qabliyah baca panjang-panjang, masa panjang-panjang, kan, tetapi itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan yang dicontohi oleh Rasulullah SAW. Maka amalnya tidak dikira tidak dikira ataupun tidak mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Berbanding yang tadi, seorang yang tadi salat mengikuti sunnah Nabi walaupun pendek, tetapi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat pahala ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pemerintah Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perkara berkenaan tentang sunnah ni, tuan-tuan pemerintah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, ya, dalam kitab beliau Manzuma Usul Fiqh, beliau menjelaskan dengan masya-Allah sangat detail ataupun sangat jelas berkenaan tentang pembahagian sunnah ini, tuan-tuan. Beliau membahagikan kepada 1, 2, 3, 4, ada 5 perkara berkaitan tentang
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun beliau menjelaskan berkenaan tentang pembahagian perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersifat tabiat manusia, tabiat baginda sebagai seorang manusia, yakni seperti mana tidur, ya, makan, minum dan sebagainya. Maknanya ini adalah perbuatan Nabi sebagai seorang manusia, ya. Nabi SAW adalah manusia, kan? Yang manusia Allah Subhanahu Wa Taala berikan keistimewaan, Allah berikan wahyu, ya, Nabi akhir zaman. Itu perbuatan Nabi yang bersifat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang penting contohnya seperti pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pentingnya jangan kita lupa bila mana kita beramal, dalam beramal ataupun mengikut perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, kita kena niat untuk ikut sunnah Nabi. Ya, jangan kita buat sekadarnya saja, kita buat saja nak pakai pakaian sebagai contoh, ya. Tapi kita memakai pakaian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jangan lupa pula niat ikut sunnah tu. Kalau tak, kita tak dapat pahala. Okey? Itu yang kedua, tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempraktikkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semestinya hukum mengikutinya adalah wajib. Sebab apa? Dalam setiap perintah yang dalam agama ni, agama Islam, syariat Allah Subhanahu Wa Taala, setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ikut seperti mana yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Solat kita kena solat seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa dalam hadis berkaitan tentang salat? Sallu kama raaitumuni usalli. Okey, solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Solat kita macam mana, tuan-tuan? Adakah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Puasa kita, haji kita, kan? Zakat kita macam mana? Ya, semua perkara yang wajib ataupun kefarduan kepada setiap muslim ni, kita kena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena mengikut apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya semata-mata perbuatan yang bernilai ibadah tanpa ada perintah, maka hukumnya adalah sunnah. Maknanya yang sebenarnya kita ulama fiqh lah secara khasnya telah bahagikan sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah, sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang tidak ditekankan, ya. Maknanya apa, tuan-tuan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, yang penting bila mana ada arahan ataupun galakan yang Nabi SAW arahkan kepada kita, kan, kita kena mengikuti apa yang Rasulullah katakan. Seterusnya yang kelima, perbuatan Nabi SAW yang tidak kita ketahui apakah bernilai ibadah ataupun sekadar adat kebiasaan Nabi. Ya? Contohnya memanjangkan rambut, di mana Rasulullah SAW tidak membotakkan rambut. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan bahawa beliau cenderung mengatakan bahawa perkara ini bukan sunnah. Maknanya itu adalah sekadar kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah perbuatan Nabi SAW yang bersifat khusus untuk baginda, tanpa boleh diikuti oleh umat baginda SAW. Sebagai contoh, Rasulullah SAW boleh beristeri lebih daripada 4. Ya? Itu adalah khusus buat Rasulullah SAW. Kita umat Nabi tak bolehlah ikut. Ya? Kita paling banyak pun dibenarkan dalam Islam boleh menikah sekadar 4 sahaja. Wallahu ta'ala alam. Okey, itu yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang sesuai dengan sunnah lebih besar pahalanya berbanding ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah. Pada asasnya, tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak tahu, ya, ibadah itu sesuai dengan sunnah ataupun ibadah itu tak sesuai dengan sunnah? Apa solusinya, tuan-tuan?
kita kena menuntut ilmu syar'i, ya. Kita kena belajar, kita kena menuntut ilmu, ya. Kita kena banyakkan pembacaan kita dengan kitab-kitab yang bermanfaat. Seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, beliau katakan terdapat dua cara kan kita menuntut ilmu. Yang pertamanya kita kena talaqi, berjumpa dengan para ulama, menadah kitab dengan para ulama, ya. Yang keduanya kita kena banyak baca bacaan-bacaan yang bermanfaat. So tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, di samping kita menuntut ilmu di masjid-masjid, majlis-majlis ta'lim kan, kita pun kena berkorbankan harta benda kita untuk beli kitab-kitab yang bermanfaat, kitab-kitab agama yang bermanfaat, buku-buku agama yang bermanfaat.